Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pendidik, para asatizah, para pemimpin masyarakat dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta inayah daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Saat kita tidur malam tadi, separuh mati kita tak sedar apa yang sedang berlaku. Namun pada saat ini Allah kembalikan roh kita bangkit. Kita dapat bangkit daripada pembaringan kita dan meneruskan gerak kerja kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita dapat melangsungkan kembali majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu dan mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian tafsir kita, yang mana pada tanda akhir dahulu ayat 223 dan insyaAllah pada pagi ini ayat 224 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Yang bermaksud, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat kebaikan dan ketakwaan, serta mendamaikan perbalahan di antara sesama manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah tidak mengira kamu bersalah mengenai sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, disengajakan oleh hati kamu dengan niat untuk bersumpah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 224 hingga 226. Setelah kita baca pada ayat yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan suatu garis panduan mengenai hukum
kekeluargaan dalam Islam. Allah memberi panduan bagaimana kehidupan berumah tangga yang menghasilkan suatu nikmat dan rahmat, yang membawa kepada suatu kehidupan yang bukan hanya dikecapi nikmat dunia, tetapi mendapat nikmat kehidupan yang bahagia dan selamat pada hari akhirat. Di sini dalam memberi suatu gambaran bagaimana Islam adalah agama yang syumul, yang menyeluruh. Agama yang membawa kepada keharmonian, sehingga memenuhi apa yang dikatakan fitrah kemanusiaan dalam mereka mengharungi kehidupan di alam dunia. Dan begitulah bagaimana ayat yang kita baca juga pada pagi ini, rentetan daripada hukum kekeluargaan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan, maka di sana Allah Subhanahu wa taala telah membawa kepada suatu peraturan dan hukum mengenai hubungan manusia dengan manusia yang bukan hanya tertakluk dalam kekeluargaan tetapi juga dalam kemasyarakatan. Bagaimana ayat ini berkait rapat juga dengan hukum bersumpah. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat kebaikan. Para ulama tafsir mengaitkan ayat ini sebab turunnya berlaku peristiwa di zaman Nabi SAW. Ia berkait rapat dengan sikap ataupun tindakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq apabila telah bersumpah untuk tidak memberi ataupun untuk tidak menjaga kebajikan orang suruhannya yang bernama Mishtah. Disebabkan oleh Abu Bakar sangat marah kepada Mishtah tadi. Kerana Mishtah ini telah menjadi orang-orang di antara yang menabur fitnah terhadap anak Abu Bakar sendiri yang merangkap isteri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah terpalit dengan satu fitnah, dituduh perempuan curang, perempuan jalang, disebabkan oleh suatu peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang daripada satu peperangan dinamakan Bani Mustalik. Pada waktu itu Aisyah Ummul Mukminin tertinggal daripada kafilah rombongan peperangan itu setelah selesai peperangan. Disebabkan oleh, ada ulama telah menghuraikan, meriwayatkan, dia mencari barangnya yang tercecer ataupun barang kemasnya yang tercecer, lalu dia tertinggal daripada kafilah tentera Islam ataupun kumpulan Islam yang berehat pada waktu itu, dengan disangkakan Ummul Mukminin sudah berada dalam tempat kenderaannya. Namun setelah tertinggal daripada kafilah tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha keseorangan di padang pasir yang luas. Namun menjadi kelaziman tentera Islam ini ada satu unit, ada satu orang yang ditugaskan untuk berada bahagian belakang sekali sebagai peninjau, yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ketika melalui jalan, menyusudi jalan-jalan kafilah tentera Islam ini, maka Safwan bin Mu'attal ini mendapati seorang berada tertinggal. Dia tak tahu itu Ummul Mukminin. Setelah diperhatikan, barulah dia perasan itu Ummul Mukminin yang tertinggal. Kemudian dia mengambil perjalanan untuk membawa pulang Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan disuruhnya Aisyah menunggang kuda dan dia berjalan. Safwan ni berjalan. Maka sekembalinya tiba di Madinah, menjadi suatu peluang untuk puak-puak munafik. Terutamanya Abdullah bin Ubay bin Salul
telah menabur fitnah. Dia kata Aisyah ni curang. Sebab apa? Mana mungkin berdua-duaan di tempat yang tidak ada orang terselamat daripada perbuatan zina. Maka ini di antara tuduhan jahat yang dilakukan oleh puak-puak munafik, terutama Abdullah bin Ubay. Hak jenis tak berahi dah ke Nabi, hak tak puas hati dah ke Nabi. Jadi peluang keemasan dia untuk tabur fitnah. Sebab Abdullah bin Ubay ni, dia memang keinginan dia nak jadi Perdana Menteri Madinah. Tapi dia tak sedar dia PM tepi. Tak sedar ke diri. Cari juga penyakit. Nak bina kekuatan, nak bina pengaruh. Maka ni peluang keemasan. Dia tabur fitnah. Isteri Perdana Menteri pun uduh PA, dia kata. Maksudnya isteri Nabi uduh PA. Maknanya curang ke Nabi. Nak jadi pemimpin macam mana macam ni? Itu antara poin-poin penting yang dicuba sampaikan. Maka begitulah Mishtah ini yang juga merupakan orang gaji Abu Bakar As-Siddiq, turut memainkan peranan dengan menyebarkan fitnah tadi. Dengan peristiwa hadis ifk ini ataupun kaitan dengan peristiwa tersebut, Rasulullah hampir-hampir untuk bercerai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hampir-hampir maknanya. Maka ini kaitannya. Maka ayat ini kaitannya Abu Bakar telah pun bersumpah dalam diri dia. Dia tidak mahu lagi menjaga kebajikan Mishtah ini. Sebab Mishtah ini bukan setakat orang gaji, tapi dia orang susah, orang fakir. Tapi dia antara orang yang buat sama kerja buruk sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sejak daripada itulah Abu Bakar telah pun bersumpah untuk tidak melakukan kebajikan kepada Mishtah tadi. Ini satu riwayat tafsir mengaitkan sebab turun ayat ini untuk memberi suatu panduan. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng, sebagai satu halangan, sebagai satu alasan untuk menghalang kamu daripada melakukan kebaikan dan juga bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Itu satu riwayat tafsir mengaitkan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu riwayat yang lain, ulama mengaitkan bagaimana menjadi kebudayaan dan juga kelaziman masyarakat Arab ni bersumpah dengan sumpah lara. Dan juga mereka bersumpah dalam keadaan apa dia, untuk tidak melakukan sesuatu kebaikan. Untuk tidak melakukan dan meneruskan perkara-perkara kebaikan, apatah lagi dalam mendamaikan dua golongan yang berbalah. Maka ini di antara perbuatan-perbuatan di zaman jahiliah. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi garis panduan. Namun di kalangan orang Arab ni ada yang mereka ni guna wallahi wallahi. Itu golongan orang Arab. Kita ni kalau sebut wallahi ni besar dah. Tapi puak-puak Arab dia sebut wallahi ini mainan mulut dia. Wallahi wallahi. Dia panggil sumpah lara. Kalau tuan-tuan puan-puan dah pergi Mekah, pergi negara Arab, memang kerek jumpa puak-puak Arab ni wallahi sama dia. Zaman saya belajar di negara Arab pun begitu juga. Wallahi. Wallahi kita ni jenis baik juruh. Sebut wallahi tu cahaya kemaruk lalu. Tak maknanya. Padahal dia ni alasan dia wallahi wallahi mainan mulut dia saja. Maka ini di antara larangan Allah kepada mereka, perbuatan mereka, supaya tidak bersumpah dengan sumpah yang tidak memenuhi kehendak Islam ataupun memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikaitkan dengan antabarru, daripada bersumpah tidak melakukan kebaikan. Maka secara umumnya ayat ini menjadi teguran kepada manusia kerana ada yang menggunakan nama Allah untuk tidak melakukan ibadat ataupun sesuatu ketaatan. Sebagai contoh, ada yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan apa dia, untuk datang ke masjid pun ada jenis model-model yang begitu. Pasal apa? Pasal tak puas hati dengan individu-individu tertentu. Wallahi aku tak mari dah sejid ni, contoh. Maka itu perbuatan sumpah yang tidak memenuhi kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ataupun dalam keadaan bersumpah untuk tidak
menyatukan di antara dua kabilah ataupun dua puak yang bertelagah. Wallahi, aku takkan layanlah puak-puak dua ni, biar balah lah. Bodoh ke diri, apa benda. Tak. Sedangkan kita umat Islam, orang beriman dituntut untuk apa dia? Fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kamu memperelokkan hubungan ataupun menyatu padukan sesama kamu. Kan Allah Taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Tapi ada kalangan mereka yang mengambil pendekatan untuk apa? Ada yang bersumpah tak ampuh, tidak mahu untuk apa? Mendamaikan di antara dua puak yang bertelagah. Sedangkan Islam tak ajar begitu. Islam menyuruh kita supaya berpegang kepada tali Allah dan bersatu padu. Maka ni di antara kaitan ayat ini dalam menyatakan hukum bersumpah dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Kalau dilihat pada nota kaki kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dinyatakan ayat ini melarang supaya kita jangan bersumpah dengan nama Allah dengan maksud hendak meninggalkan sesuatu perkara kebajikan yang dibenarkan oleh Allah ataupun dibenarkan oleh Islam. Maka ini asas kepada ayat ini dalam menyatakan tuntutan kita supaya sentiasa istiqamah ataupun konsisten dalam melakukan perkara ketaatan dan menghindarkan diri daripada sesuatu perkara yang boleh menghalang daripada meneruskan perkara ketaatan ataupun amal-amal kebajikan. Maka di sini membawa satu garis panduan lagi dalam hidup kemasyarakatan. Dalam hidup kita bermasyarakat. Maka sebab itulah kalau kita lihat maqasid asy-syar'iyyah telah membawa kita kepada suatu kehidupan yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan. Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aqal, hifzul mal, hifzun nafsa, hifzun nasab. Semuanya tadi adalah merupakan panduan ataupun yang menjadikan suatu bimbingan kepada kehidupan kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan bagaimana hukum bersumpah dalam Islam, maka di sana disusuli dengan ayat la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak mengira kamu bersalah mengenai sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi ia mengira kamu bersalah kerana akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yang disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Di sini susulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan dan garis panduan terhadap orang-orang yang tersalah ataupun tersasul dalam menyatakan sumpahnya. Dalam ada orang yang tidak berniat untuk bersumpah, tetapi dilihat perbuatannya itu secara zahirnya macam bersumpah, tetapi dia tidak terniat untuk melakukan sumpah. Kalau seseorang itu tersasul dalam bersumpah dengan tidak ada niat, maka hukumnya tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi apa yang dikatakan dia sedang bersumpah. Itu asas yang Allah Ta'ala nak royak daripada ayat ini. Maknanya di akhirat nanti tidak ada hukuman ke atas orang itu. Itu bagaimana jalan keluar ataupun dalam memberi satu panduan di saat mereka itu dilihat macam mulutnya bersumpah tapi hati tidak berniat untuk memenuhi apa yang diungkapkannya itu yang dilihat sebagai bersumpah. Maka Allah nyatakan dengan jelas hukumnya, ianya tidak dikira bersumpah. Maka hal ini kalau kita tengok orang kita ni jarang tubik ayat wallahi, tapi kalau orang Arab ni dia dah biasa tersebut tadi. Tak, sikit-sikit wallahi wallahi. Namun wallahi mereka itu tidak memenuhi syarat kalau ikut pada adat kebiasaan mereka itu, sebab mereka dah dikira sumpah lara mereka. Itu maksudnya. Namun kalau kita ni bila sebut wallahi itu memang kebiasaannya penuh dengan niat lah. Tak, penuh dengan niat, penuh dengan kita punya qasad kita. Maka bila dah dalam keadaan itu,
menjadikan tersabit kepada kaitan kita telah melakukan sumpah. Maka bila sebut sumpah yang dikaitkan pada ayat inilah sumpah yang menggunakan nama Allah. Wallahi. Maka kalau dia menggunakan nama Allah dengan penuh niat, maka dia dinamakan sumpah yang menepati syarat-syaratnya. Kalau dia menyebut nama Allah dalam keadaan dia tidak berniat, seperti mana bangsa Arab yang kita nyatakan tadi, maka sumpahnya itu sumpah yang lara. Maka inilah satu panduan lagi kepada kita susulan daripada ayat 224. Maka dikuatkan dengan 225 bagaimana memenuhi kaedah kita hidup dalam bermasyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyusuli ayat yang berikutnya, lillazina yu'luna minan nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Rentetan daripada 2 ayat yang kita baca tadi berkenaan dengan sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala menyusuli pada hukum yang seterusnya yang berkaitan juga dengan sumpah, itulah dengan ilah. Sumpah ilah, yang mana dia menyatakan bagaimana ianya lazim menjadi suatu perkara kebiasaan di kalangan bangsa Arab jahiliah suatu ketika. Mereka ini sentiasa bermain dengan sumpah apabila untuk tidak mahu menggauli isteri mereka. Tak. Wallahi aku tak mestuhmu sebulan, contoh. Itu di antara kebiasaan perangai Arab jahiliah. Tak. Mereka buat begitu, mereka tak berasa apa di pihak lelaki. Sebab menjadi kelaziman puak-puak Arab ni zaman jahiliah ni, mereka memiliki isteri lebih pada seorang. Dia supaya tak boleh menggauli isteri sebulan ni, dia ada lagi backup lain. Isteri nombor 2, isteri nombor 3, isteri nombor 4. Maka padahal keadaan si suami, pihak suami dia tak rasa apa. Tapi bagi pihak isteri, dia rasa penindasan berlaku. Berlaku penindasan kepada kaum isteri. Maka sebab itulah ada yang melampau-lampau setahun tak mestuh. Tak. Kalau sebulan tu orang kata apa, boleh tahan kira lagi. Tak. Main ikat letak gantung setahun. Tak. Nyaknya sang isteri itu. Ini disebut pada jahiliah. Namun bila Islam telah pun bertapak dalam kehidupan masyarakat Arab yang dibawa oleh Nabi SAW dalam membetulkan kesilapan masyarakat ataupun membaiki kelemahan-kelemahan hidup bermasyarakat ataupun institusi kekeluargaan dalam masyarakat itu, maka di sana ada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limit dia 4 bulan saja. Paling lama 4 bulan. Untuk orang kata, kalau kata dah lalu sangat nak marah ke rumah dia, isteri dia, memang dak puas hati sangat dan sebagainya, dia tak mau sentuh isteri, 4 bulan je limit. Paling lama. Paling lama. Namun kalau lepas pada 4 bulan, maka hukumnya sang isteri dia ada hak untuk minta apa? Perpisahan itu. Itu hakikatnya. Maka Allah bagi jalan keluar, membantu para isteri supaya tidak tertindas. Namun bagi para suami, bila dia dah nak menghapuskan sumpah ilat dia itu, bila dia menggauli isterinya selepas ada tempoh itu, tak ada masalah lah. Habis lah, terbatal lah dia punya sumpah dia tadi tu. Maka ini di antara bagaimana Islam membela institusi kekeluargaan ataupun dalam membela individu kehidupan seperti isteri tadi. Maka ini di antara kelebihan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun memberi panduan kepada kita semua. Maka sebab itulah Allah menyatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Merangkumi rahmat itu ialah kehidupan jahiliah yang membelenggu kehidupan bangsa Arab, maka dihapuskan, dihancurkan.
Dia sebut kehidupan jahiliah ni merangkumi apa? Penindasan. Tak. Penindasan, kezaliman, penganiayaan, semua merangkumi perkara-perkara yang tidak memenuhi hak asasi manusia. Ini baru dikatakan betul konsep bicara mengenai hak asasi manusia. Ada hari ini orang membicarakan hak asasi manusia atas dasar apa dia? Memenuhi keperluan nafsu serakah mereka untuk menghalalkan matlamat mereka. Untuk mencapai matlamat mereka, menghalalkan cara. Jika cara itu haram, maka haramlah. Tak bolehlah menghalalkannya. Tapi hari ini dalam orang memperjuangkan apa yang dikatakan hak asasi manusia, mereka memperjuangkan suatu kebatilan, tapi mereka mendesak atas nama hak asasi manusia, mereka nak cuba menghalalkan cara dalam mencapai matlamat. Itu tak boleh. Tak, contoh hari ini, mutakhir ini, apabila golongan liberal cuba lagi memperjuangkan hak asasi mereka. Tak, sehingga akhirnya dengan hujah-hujah yang mereka cuba datangkan itu disebabkan oleh kekebalan enactment perundangan Islam kita ni begitu lemah dalam negara kita, menyebabkan mereka ni berani lagi untuk mendesak hak mereka atas nama hak asasi manusia. Sebab tu penting kita ni ambil tengok pada sudut apa dalam kita memenuhi kehidupan kita ni dalam mengecapi kemerdekaan. Walaupun dah mencecah 60 tahun lebih dah ni, tapi kita masih belum merdeka secara hakikatnya. Sebab dari sudut perundangan, dari sudut penghakiman, maka mahkamah sivil lebih mendominasi hukuman ataupun mendominasi keputusan mahkamah syariah. Ini realiti yang patut kita sedar hari ini. Hakikat yang perlu kita sedar hari ini. Maka sebab itulah kita hari ini tak boleh rasa duduk dalam zon yang selesa. Zon yang selesa macam mana? Kita rasa sudah berpuas hati dengan apa yang kita sudah lalui pada hari ini. Betul, Allah menyuruh kita supaya bersyukur dengan apa yang telah pun kita kecapi. Tetapi di sana kita perlu mengetahui juga akan tuntutan bahawa Allah menyebut dalam surah Al-Mulk, Allah nak tengok di kalangan hamba-Nya siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya ialah memenuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan. Maknanya kalau kita hari ini masih terbatas dengan untuk melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul, maknanya kita bukan berada pada amalan yang terbaik lagi. Itu hakikatnya. Tak. Maknanya kita kena cari jalan lagi. Bagaimana nak baiki. Kan sifat orang beriman, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang terpedaya, hari ini sama macam hari semalam. Hari esok sama macam hari ini. Itu orang yang terpedaya. Orang yang celaka, hari ini lebih teruk pada hari semalam. Hari esok lebih teruk pada hari ini. Itu orang yang celaka. Ini yang ini yang dikatakan oleh para hukama, alim ulama, dalam memberi suatu gambaran, motivasi untuk kita orang beriman supaya kita berada pada kedudukan yang lebih baik. Maknanya kita orang beriman sentiasa berada pada kedudukan yang terbaik, memenuhi perintah Allah Ta'ala tadi. Kalau kita rasa dah berpuas hati dengan apa yang kita ada hari ini, sedangkan di sana tuntutan masih belum terlaksana, memenuhi apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maknanya kita tak boleh rasa zon selesa lagi. Maknanya kita kena ada kerja tanggungjawab yang perlu kita lakukan lagi. Seperti hari ini juga pada sudut dunia, kita masih dilihat belum memenuhi tuntutan umat Rasulullah yang sebenarnya lagi. Sebabnya yang seringkali saya bicarakan, Baitul Maqdis dalam cengkaman Zionis. Maknanya kita tak boleh mengambil pendekatan, tak apalah Ustaz, janji kita duduk negara kita boleh sembahyang bang. Kita boleh puasa, kita boleh pergi haji, tak ada orang kacau kita. Baitul Maqdis nak mana, nasib dia lah gitu. Tak boleh. Itu bukan sifat orang beriman. Itu bukan sifat umat Rasulullah. Sedangkan Baitul Maqdis itu tanah suci umat Islam. Bukan tanah suci orang Palestin saja. Dan kita sedia maklum Baitul Maqdis, satu peristiwa besar berlaku ketika Nabi di Isra' Mi'rajkan. Nabi di Mi'rajkan daripada Baitul Maqdis lah. Diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'rajkan, daripada situ naik ke Sidratul Muntaha. Namun tempat di Mi'rajkan itulah
hari ini dicengkam oleh Zionis. Bayangkan. Maknanya, adakah kita orang Islam, umat Rasulullah ni nak tengok saja? Tapi itulah yang berlaku pada hari ini. Orang Islam, umat Rasulullah ini, dunia kebanyakannya, mereka hanya tengok saja apa yang berlaku. Tidak ada rasa terpanggil untuk mencari jalan bagaimana nak hancurkan cengkaman tersebut. Ataupun nak nyahkan cengkaman tersebut. Tengok pada zaman para sahabat Sayyidina Umar, macam mana? Walaupun jumlah mereka sedikit pada waktu itu, tapi mereka berbisa, hebat. Mereka mampu mengundurkan Tawud ataupun golongan kufar yang mencengkam kedaulatan umat Islam. Zaman Sayyidina Umar bukan ramai pun tentera Islam pada sudut kekuatan dan bilangannya, tapi hebat. Apa yang hebat dalam diri mereka? Iman, takwa. Itu. Begitu juga dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Juga mampu menghalau tentera Salibiyah daripada mencengkam bumi Palestin ataupun Baitul Maqdis dalam keadaan jumlah tentera pun tidaklah mendominasi jumlah tentera musuh. Tetapi mereka mampu untuk menghancurkan dan mengundurkan musuh-musuh Allah. Tapi kita hari ini ramai bilangan kita. Tapi tak buat cetong. Tak. Lemah. Kita orang lemah. Lemah kenapa? Bukan sebab lemahnya kita ini tidak ada bilangan yang ramai. Lemahnya kita sebab jiwa-jiwa umat Islam sudah tidak lagi menghayati nilai-nilai Islam yang Allah dan Rasul ajarkan. Yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Maka sebab itulah kita berada pada kedudukan yang dilihat sebagai tidak agresif dari sudut ataupun tidak peka dan sensitif dari sudut tuntutan-tuntutan yang Allah Ta'ala nyatakan dan Nabi ajarkan kepada kita. Sebaliknya, kita berada pada zon yang selesa ataupun mengambil jalan mudah. Orang putih kata play safe. Ambil jalan selamat semua. Jalan selamat atau malah nak babeh, malah nak cari pasal, malah nak sibuk-sibuk biar kita hak kita sudah. Itu silap. Itu silap. Sedangkan kita ikrar depan Allah Ta'ala hari-hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita tidak mahu jadi macam ibarat burung kakak tua. Hanya pandai menyebut kalimah tapi tidak ada jiwa penghayatan terhadap kalimah tersebut. Maka rugilah kita. Maka ibarat kita macam bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah hakikatnya Allah Ta'ala telah menyatakan hukum-hukumnya berkenaan dengan kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, semuanya bersifat satu jaminan. Untuk apa? Membebaskan daripada kehidupan manusia itu terbelenggu dengan penindasan, terbelenggu dengan kezaliman, ataupun terbelenggu dengan apa yang dikatakan kehidupan yang tidak memenuhi hak asasi manusia. Maka hak asasi manusia inilah yang menepati yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran yang kita bicarakan pada pagi ini. Bukannya hak asasi manusia yang kita nyatakan tadi seperti mana pokok liberal, pokok ideologi yang mengarut yang dilihat hari ini menggunakan alasan atas memenuhi hak asasi manusia, mereka nak tuntut hak yang batil yang mereka cuba perjuangkan. Yang memenuhi hak asasi manusia sebenarnya konsep Allah ajarkan kita dalam Al-Quran ini untuk membela dan juga menghancurkan segala bentuk penindasan dan kezaliman. Maka itulah dia 3 ayat yang kita tafsirkan, kupasan ulama berkenaan dengannya. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa istiqamah dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kehidupan kita mendapat rahmatnya dan keberkatan daripadanya. Dan juga dengan kita berusaha membina kekuatan umat Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka jalan keluar kesempitan-kesempitan yang dilalui oleh kita orang Islam hari ini, baik di peringkat dunia maupun di peringkat tempat dalam negara kita sendiri. Mudah-mudahan juga Allah mengangkat pandemik COVID-19 ini tidak lagi membelenggu kita semua. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh yang kita usahakan menjadikan asbab kepada terangkatnya bala Allah Ta'ala dalam membelenggu kehidupan kita, insya-Allah. Amal kita sekadarnya pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan insya-Allah
kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekadarnya wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma kashif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal munkari wal fahsya ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.